Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 15 Disember. Lebih 200 penduduk dari perumahan Taman Damai di Limbang bakal menikmati kemudahan surau yang dijangka siap pertengahan tahun depan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek dengan kos lebih RM400,000 itu dibangunkan di bawah program transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. Dengan siapnya surau ini diharap dapat memberi kemudahan kepada penduduk di sini. Dan ini merupakan hasrat kerajaan untuk menyediakan kemudahan asas seperti inilah. Tempat ibadat, tempat dewan permainan, perhimpunan dan jalan dan sebagainya lah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat tapak projek tersebut baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota menyatakan RTP banyak memberi manfaat kepada rakyat melalui penyediaan kemudahan asas dan prasarana meliputi projek-projek kecil di setiap kampung dengan peruntukan sebanyak RM5 juta setahun bagi tiap dun. Ia diilhamkan oleh Allahyarham Pehinsri Adnan Satem dan kemudiannya diteruskan di bawah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak Pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Kerajaan Sarawak komited dalam menyediakan bantuan dana sekolah mubalik untuk membantu pihak sekolah mengurus, memperbaiki dan menaik taraf keperluan prasarana sekolah. Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan berharap dana yang diberikan dapat digunakan dengan sebaiknya. Tambahnya, Sarawak satu-satunya negeri yang mempunyai unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. 23 buah mission sekolah ini, sekolah-sekolah membalit. In total dia lebih kurang 3.1 juta untuk tahun ini untuk Central Zone di Sibu. Kerana Sarawak ini adalah unik, kerana kita hidup di Sarawak ini berbilang kaum, berbilang bangsa dan berbilang agama. Dan kita saling memahami, menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Tiga elemen ini. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan cek bantuan dana sekolah-sekolah mubalik Sarawak Zon Tengah Sibu, Fasa 2 Roman Catholic Diocese of Sibu. Bagi permohonan tahun 2024, pihak sekolah disarankan untuk membuat perancangan awal berkenaan dengan skop projek yang ingin dipohon. Selaku penasihat kepada Mission Authority Roman Catholic Diocese of Sibu, beliau berharap pihak sekolah untuk mengemukakan laporan kewangan dan laporan projek yang telah dijalankan kepada pihak UNIFOR pada setiap tahun. Sementara itu, bagi mewakili Bishop Diocese of Sibu, Right Reverend Joseph Hee Tek Wong menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang memberikan dana kepada sekolah-sekolah mubalik di Sarawak. Indeed, it's a big Christmas gift to all the school, 23 school of the mission school in the central zone. So I take this opportunity to say Happy Christmas to everyone and thank to Sarawak government. God bless. Seramai 61 pemilik tanah di Pakan menerima cek pampasan tanah berjumlah RM1.1 juta dalam satu majlis di Pejabat Daerah Pakan semalam. Menurut Adun Pakan yang juga penasihat di Pejabat Premier Sarawak bagi Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Tan Sri William Mawan Ikom, pampasan tanah itu adalah untuk memberi laluan kepada pembinaan 3 buah projek di daerah itu. 3 projek itu adalah naik taraf Jalan Balak dekat Jalan Rumah Saban, Sungai Ipoh, Ulu Kota Pakan, projek Jalan Pakan, Ulu Kota dan pembinaan Jalan Baharu ke Pekan Pakan. Fair compensation is always bad. Of course, there's certain areas in which this thing is slightly delayed, whatever, but it's not meant that it will never come. So today is really a testimony, really something to convince them that the government is always fair and all this, whatever is yours, and they will compensate you.
Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan pampasan itu. Jelasnya, bagi projek pertama, Jalan Balak sepanjang 3.4 km akan dinaik taraf dan melibatkan 30 bidang tanah berstatus rezab komunal Bumiputera dan keluasan tanah diambil balik seluas 19.98 ekar. Projek kedua pula melibatkan kerja penggantian 7 buah jambatan sementara kepada jambatan kekal serta pembinaan sebatang jalan baru sepanjang 2 km di Jalan Pakan Ulu Kota. Kedua-dua projek ini adalah sebahagian daripada projek Jalan Pakan Ulu Kota dengan panjang keseluruhan 35 km. Manakala projek ketiga adalah pembinaan sebatang jalan ke Pekan Pakan sepanjang 1 km. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memastikan kejayaan akademik kanak-kanak mereka. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i memberitahu pelibatan aktif ibu bapa dalam pelbagai program sekolah dilihat antara faktor yang boleh menjadi pencetus semangat anak-anak mereka berjaya dalam akademik. Dengan kata lain, sokongan ibu bapa penting untuk memastikan adanya kesinambungan pembelajaran yang berlaku di sekolah juga berlaku ketika mereka berada di rumah. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang dan Graduasi Pencetus Semangat Pelajar untuk Berjaya di SMK Simunjan nombor 1 semalam. Menurut Rodiah, program tahunan sebegini juga berperanan memupuk emosi para pelajar sekaligus meningkatkan keamanan diri mereka untuk terus berjaya dalam pelajaran. Ujarnya, program seumpama itu berupaya membantu membina budaya sekolah cemerlang dengan aktiviti bersifat positif. Justru itu, beliau percaya melalui program seperti ini mampu mengembangkan bakat pelajar ke arah membentuk kepimpinan, keyakinan terhadap diri serta berupaya menjadi model insan berjaya dalam pelbagai aspek. Peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya apabila murid-murid bukan saja datang ke sekolah untuk belajar tetapi untuk dididik sebagai pewaris negara agar menjadi model insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Ahli Dewan Undangan Negeri Pucut, Datuk Majlis Bandaraya Miri, Adam Yee Siu Sang berkata, sistem pendidikan di negara ini sentiasa mengalami proses perubahan dan pembaharuan seiring dengan peredaran zaman manakala usaha menjadikan para murid sebagai generasi anak yang baik lagi cerdik ABC amat penting bagi mempersiapkan generasi muda dengan keperluan abad ke-21 ini. Sehubungan itu, sasaran membawa negara mencapai standard pendidikan berkualiti pada peringkat antarabangsa perlu dikala semua pihak. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Permata Permaisuri dan Majlis Graduasi Ilmu MGI Kohort 2023 tahun 2023 SMK Dato' Permaisuri Miri di Miri. Majlis seperti ini bukan sahaja diadakan untuk mengiktiraf pencapaian dan sumbangan murid atas kecemerlangan telah dicapai, malah dapat meningkatkan minat serta menambahkan kemahiran insaniah dalam kalangan murid melalui pelbagai program dan seterusnya menghargai sumbangan serta ketokohan mereka. Majlis seperti ini bukan sahaja diadakan untuk mengiktiraf pencapaian dan sumbangan murid atas kecemerlangan yang telah dicapai, malah dapat meningkatkan minat serta menambahkan kemahiran insaniah dalam kalangan murid melalui pelbagai program dan seterusnya menghargai sumbangan serta ketokohan mereka. Ujarnya, kepimpinan sekolah pula perlu memainkan peranan mereka dengan memacu penghasilan daya kreativiti dan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berterusan sehingga mampu membentuk generasi yang berilmu dan berwawasan. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Srina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka.